Oke, salam kawan, ucapkan terima kasih banyak karena sentiasa follow channel sini dan pencerahan hari ini berkenaan dengan hashtag kerajaan gagal yang mana kita tengok hari ini rakyat begitu ramai di media sosial menggunakan hashtag kerajaan gagal ini menunjukkan rasa kekecewaan mereka kepada kerajaan yang ada hari ini. Kalau kita lihat di zaman pimpinan UMNO Barisan Nasional dulu, hal ini berlaku tetapi berbeza caranya. Dan sepatutnya kerajaan yang ada hari ini belajar daripada kegagalan Barisan Nasional mempertahankan kerajaan mereka. Walaupun mereka begitu lama. Yang mana kita lihat pemimpin Barisan Nasional yang diketuai oleh UMNO dahulu. Rakyat muak kerana banyak hal. Keangkuhan, kesombongan mereka, bercakap di media, menyekat suara rakyat. Banyak mereka sekat. Sehingga kan rakyat muak. Tetapi hari ini perbezaan itu jauh lebih ketara. Yang mana kita lihat rakyat dengan beraninya membuat hashtag kerajaan gagal. Tetapi kerajaan yang ada hari ini, seolah-olah pemimpin yang ada di dalam kerajaan yang ada hari ini juga tersalah keangkuhan mereka. Yang mana kalau kita lihat hari ini, isu yang kecil seperti pada saya kecil karena ini Iswadi Moni ini hanya ahli biasa PKR yang mana sampai mereka takut dengan suara orang seperti saudara Iswadi Moni ini. Walaupun saya tidaklah nak sentuh hal salah dan betul dia, tetapi apa yang kita lihat pemimpin-pemimpin muda mereka seolah-olah tidak ada idea daripada UMNO pun, kenyataan pemuda UMNO pun kita dengar. Jadi pada saya untuk menjadi pemimpin masa hadapan, pemimpin-pemimpin muda ini perlu melihat bahwa Malaysia ini terbentuknya daripada 3 bahagian, 3 wilayah. Jadi kalau mereka nak memikirkan bahawa diri mereka sahaja ataupun satu kaum sahaja, ini adalah satu kesalahan kepada kamu sebagai pemimpin muda dalam parti kamu akan datang. Kita harus melihat generalnya Malaysia ini. Jika kita nak membangunkan negara kita ini, bukan kepada orang kayangan. Sebenarnya, kita ni rakyat lah. Negara lain boleh membangun dengan bagus kerana rakyatnya. Jika rakyatnya mempunyai pemimpin muda mereka yang bercakap senang bahasa lah, seperti sampah, tidak ada gunanya. Pemimpin yang kita perlukan adalah dia melebihi tahap pemikiran rakyat biasa ini. Saya nak sentuh sedikit contoh apa yang kerajaan Barisan Nasional telah buat sebelum PRU ke-14 dahulu, yang mana kerajaan Barisan Nasional dipimpin oleh Datuk Seri Najib Razak. Kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjara. Setelah dipenjara, saudara Rafizi Ramli hampir-hampir nak ke penjara. Dicas sebagai macam-macam cas. Jika kerajaan PH tidak menang waktu itu, tidak memerintah, Rafizi Ramli ke dalam. Tidak tahu berapa tahun. Tetapi inilah apabila kerajaan PS menang, yang mana yang dikatakan Rafizi fitnah dahulu, kenapa yang mana yang Rafizi sebut semuanya dicas? Mereka nak menang atau kalah di mahkamah itu bukan isunya kita, tetapi dicas. Dan kerajaan yang ada hari ini juga, kalau memang betul saudara Rafizi Ramli bersalah, kenapa tidak berani cas balik? Jadi ini yang kita rakyat lihat, bahawa double standard tu ada. Jadi hal seperti ini, kerajaan yang ada hari ini tidak mau belajar daripada kesilapan yang dilakukan. Begitu juga kalau saya tengok cara pemikiran, cara mereka nak bercakap kepada rakyat, mereka sebagai pemimpin muda. Kalau contoh saya lihat pemimpin daripada UMNO, yang mana dia buat kenyataan dia, seolah-olah kenyataan resis. Ini yang saya sebagai rakyat lihat. Saya sebagai orang Borneo, sebagai seorang daripada Sabah dan Sarawak, apabila pandangan kamu tidak betul, saya sebagai rakyat melihat bukan kamu nak jadi pemimpin, kamu nak memimpin satu daerah. Kalau kamu rasa kamu nak memimpin, nak jadi orang politik,
apabila kamu sudah bertanding sebagai calon parlemen, bermakna kamu mewakili Malaysia. Lain kalau kamu bertanding calon adun, mungkin kawasan kamu saja, karena kamu tidak ke parlemen. Tetapi kalau kamu bertanding parlemen, akan datang, kamu akan mewakili rakyat Malaysia. Karena kamu boleh dilantik menjadi menteri. Bila kamu jadi menteri, kamu mewakili satu Malaysia. Satu Malaysia itu berbilang kaum. Jadi kalau sikap yang kamu tanamkan hari ini, seperti ini, perkauman yang kamu nak buat, bermakna, kamu nak memimpin Malaysia esok, kamu akan menindas wilayah Sabah dan Sarawak nih. Ini yang kami akan lihat. Tetapi kamu juga nak undi daripada Sabah dan Sarawak. Kamu nak juga mencukupkan kursi kamu menggunakan parti yang ada daripada Sabah dan Sarawak. Kesombongan kamu duduk dalam parti kamu yang kamu agung-agungkan hebat itu tidak akan boleh bersendirian. Selama ini kamu menggunakan GPS, yang mana PBB lah kalau dulu di Sarawak. Itu yang UMNO pun Barisan Nasional gunakan untuk mereka bertahan. Jadi tidak perlu nak ego lah, tak perlu nak sombong. Dan saya juga nak tegur nih, bersatu nih sekali. Tanpa GPS kamu pun tidak kemana. Parti Sabah Sarawak itu yang kamu perlukan. Lain kalau Sabah ada UMNO di sana. Kalau Sarawak tak ada UMNO. Begitu juga dengan bersatu. Yang mana kita tengok YB Reda kata nak masukkan bersatu hari itu ke Sabah, ke Sarawak, yang mana GPS tidak mau. Jadi kita nih kalau nak menyekat sangat suara rakyat, tidak perlu ada sosial media di Malaysia nih. Jadi apa yang berlaku dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di penjara, setelah itu dia keluar hari ini, dicuba juga untuk dijatuhkan. Tetapi kalau kita tanya pemimpin mereka, yang mana yang mereka nak jadikan Perdana Menteri, calon Perdana Menteri mereka, tidak ada. Tetapi mereka kata kalau nak bergabung dengan PKR, mereka nak Perdana Menteri dari mereka. Tapi bila rakyat tanya, bila moderator tanya kepada mereka yang di interview, di wawancara, mereka kata itu tidak penting. Sebenarnya bukan tidak penting. Sebenarnya mereka takut mereka bergaduh jabatan itu. Karena mereka ini berebut kuasa. Sebut satu orang ni, nama orang ni, nama A, B akan cemburu. Sebut nama C, A dengan B akan cemburu. Jadi macam itulah. Jadi mereka nak calonkan mereka punya calon Perdana Menteri mereka di saat akhir. Tujuannya dia menang dulu. Ini adalah satu trik yang mana kalau kita rasa, saya sebagai rakyat, penipuan. Karena mereka menutup. Kalau dulu mereka bolehlah, karena mereka masih ada calon. Dulu Barisan Nasional masih ada calon, yaitu Datuk Seri Najib. Masih ada calon. Waktu itu sebelum pecat Tan Sri Muhyiddin Yassin, orang yakin. Hari ini UMNO pun tak ada calon. PN yang ada hari ini, mungkin nak calonkan Datuk Seri Azmin Ali lah. Selepas ni dengar saja bunyi Datuk Seri Azmin Ali, saya tahu lepas ni video saya diserang oleh netizen. Jadi itulah, tidak perlulah nak membohongi rakyat terlalu lama. Tidak akan boleh. Ini zaman sudah berubah. Kamu nak rakyat mengikut cara kamu yang sudah lapuk. Yang mana rakyat hari ini begitu cepat dengan media sosial. Jadi apa yang kamu sebagai wakil rakyat, kamu yang sebagai menteri, apabila kamu melakukan kesalahan sedikit, rakyat akan komen. Bila rakyat komen, jangan marah, karena media sosial ini begitu cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak layak rasanya untuk menjadi menteri atau menjadi wakil rakyat, dah letak jawatan. Ataupun buat sementara waktu ini, nak menunggukan habis sepenggal ni, duduk diam-diam. Jangan buat kenyataan, jangan keluarkan diri dulu.
untuk diam-diam selepas PRU ke-15 nih terus besar, habis cerita. Kalau yang paling gentle sekali, letak jawatan, serahkan balik mandat rakyat, habis cerita. Ini yang paling gentle. Tetapi saya tidak nampak ini berlaku dalam kerajaan Malaysia yang ada hari ini. Kecuali waktu PS memerintah, kita tengok YB Mazli Malik letak jawatan. Tapi dalam kerajaan yang hari ini, yang mana mereka mengkritik dulu, tapi hari ini mereka jadi menteri, habuk pun tak ada. Jadi timbalan menteri pun senyap, sunyi, sepi. Jadi ini yang membuat rakyat memberontak. Jadi inilah kenyataan saya yang sepetang ini, tidak begitu panjang karena nanti melalut kemana-mana. Dan begitulah, sepatutnya belajar daripada kesilapan kerajaan Barisan Nasional dahulu. Dan kerajaan Barisan Nasional yang dipimpin oleh UMNO yang ada hari ini, mereka patut ubah cara mereka untuk mendekati rakyat. Jangan masih angkuh lagi. Apa yang kita lihat hari ini sama, lebih teruk daripada kerajaan Barisan Nasional dahulu. Karena hal ini berlaku karena pemimpin UMNO masih dalam tu sekarang. Ditambah pula dengan PAS. Dan satu bahagian lagi, rakyat dah tahulah, geng-geng kitul, geng-geng pengkhianat. Inilah hakikat. So, sekian pencerahan saya yang merapu meraban hari ini, dan kita #LTL, dan kita juga lawan, tetap lawan, sehingga Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Oke, thank you.